Alhamdulillah, kita kembali ke Assalamualaikum dan tajuk kita pada pagi ini, muliakan Syaban dengan amalan sedekah. Bersama dengan saya di talian Skype sekarang kita ada Datuk Ustaz Kazim Ilyas yang merupakan jurucakap Madrasah Darul Tahfiz wal Ulumul Quran lil Banat. Assalamualaikum Datuk Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tengok je muka Abdul Hanan ni ceria je. Allah, saya ceria bila saya bersama dengan Datuk Ustaz. Allahu Akbar. Jadi Datuk Ustaz, mungkin boleh kongsikan keistimewaan berinfak kepada penonton setia TV Al-Hijrah. Dipersilakan Datuk Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih pada saudara Abdul Hanan, terima kasih pada semua penonton, mudah-mudahan dirahmati Allah. Kita sekarang bila sebut tentang bersedekah, kita sedang menghampiri bulan yang sangat istimewa, bulan Ramadan. Dan sempena dengan Ramadan, kita masuk dah Rejab, dah masuk dah Syaban. Bila sebut tentang Ramadan, kita ambil peluang yang besar kerana keistimewaan yang besar menanti kepada kita bagi yang berwakaf, bagi yang berinfak dan sebagainya. Allah berfirman, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli thumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Jadi kelebihan istimewanya, kelebihan kita bersedekah, berinfak ini, Allah Ta'ala akan menggandakan pemberian kita, sedekah kita itu berkali-kali gandanya, beratus-ratus kali ganda. Tambah-tambah dibuat pula pada bulan Syaban yang diangkat segala amalan kita pada bulan ini. Ya, ditulis segala amalan kita, diangkat semua ini. Biarlah tuan-tuan, pengakhiran catatan kita pada tahun ini dibuat dalam keadaan yang sangat istimewa, berwakaf, dan salah satunya pula berwakaf pada tempat yang terbaik untuk orang hafaz Quran, untuk orang mendalami ilmu Quran. Sebab itulah saya mengajak kepada semua penonton-penonton supaya dapat kita memberikan sumbangan wakaf dan sebagainya kepada Madrasah Darul Tahfiz wal Ulumul Quran lil Banat yang menawarkan kepada kita tawaran untuk berwakaf. Dan ingat, Nabi bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Tidak akan berkurang harta kamu disebabkan kamu bersedekah. Jadi kalau kita nak meningkatkan lagi harta kita, rezeki kita dan sebagainya, salah satu jalannya ialah bersedekah. Wallahu a'lam. Oh, itu dia salah satu caranya, bersedekah. Tapi Datuk Ustaz, kenapa kita kena muliakan bulan Syaban ini dengan sedekah? Ya, sebab sesuatu benda yang terbaik. Ya, kalau kita lihat di dalam mana-mana ayat dalam Quran pun, kalau kita sebut tentang orang yang bertaubat misalnya, di hujungnya akan disebutkan wa anfiqu mimma razaqnahum, akan disebutkan nafkahkanlah rezeki yang diberikan kepada kamu. Satu benda yang Allah Taala sebut dalam Quran, yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang baik ialah orang yang berdoa kepada Allah, yang mohon ampun kepada Allah, minta kepada Allah dalam keadaan penuh pengharapan. Dan di hujung ayat itu Allah Taala sebut mereka menginfakkan harta mereka yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Banyak ayat dan hadis yang menceritakan bahawa tentang bila buat sesuatu, sedekahlah. Buat sesuatu perkara, bersedekahlah. Dan dengan bersedekah, dengan berinfak itu, menghilangkan kejahatan-kejahatan, dosa-dosa yang telah kita buat dahulu. Ini kita kena ingat, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebajikan yang kita buat itu menghilangkan kejahatan-kejahatan yang telah kita lakukan dengan taubat kita tadi. Insya-Allah bila kita berinfak, bila kita berwakaf, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita. Apatah lagi kita nak masuk Ramadan nanti, biar kita masuk dalam keadaan yang bersih, nanti keluar juga dalam keadaan bersih. Dan salah satu cara membersihkannya ialah dengan bersedekah, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi Datuk Ustaz kan, kadang-kadang bila kita sedekah, contohnya kita bagi makan kepada fakir miskin kan. Jadi mungkin setakat itu je pahala kita, tapi macam mana kita nak pahala bersedekah tu yang berpanjangan, berterusan, bukan sahaja kepada penerima, malah kepada pemberi juga.
Ya, bila kita sebut tentang sedekah, luasnya sedekah. Bagi makan orang sedekah, kita menganjurkan jamuan berbuka puasa nanti pun bersedekah juga. Kita tengok orang miskin, fakir miskin pun bersedekah juga. Tetapi kita kena lihat pula apakah sedekah yang berpanjangan. Apakah infak yang berpanjangan walaupun kita dah mati, beribu tahun sekalipun, pahala masih mengalir. Salah satunya ialah sedekah jariah. Yang ni yang kita kena buat. Sedekah jariah inilah yang akan menerangkan kubur kita. Yang akan melapangkan kubur kita. Yang duk mengalir pahala-pahala kita. Tambah-tambah pula yang duduk menggunakan infak kita tadi, anak-anak kita yang membaca Quran. Yang datang semayang di surau kita yang akan kita buat nanti. Yang akan belajar di tempat kita. Yang akan menolong orang fakir miskin. Yang akan menolong orang yang dalam keadaan kesusahan. Tempat-tempat membuat segala tempat yang saya sebutkan tadi adalah wakaf daripada tuan-tuan. Adalah wakaf daripada anda semua. Bayangkan tuan-tuan, kita telah kembali ke rahmatullah begitu lama, tapi orang masih memanfaatkan dia. Maka itulah dipanggil sebagai sedekah jariah yang berpanjangan. Kalau kita tengok gambar yang sedang kita paparkan sekarang, macam mana pembinaan pagar sekarang yang sedang kita lakukan, ya, kita buatkan pecah tanah baru ni, kita buatkan sistem pemparitan supaya pembinaan ini akan dapat dijalankan dengan baiknya. Dan saya rasa inilah peluang yang terbaik pada kita untuk sama-sama mendapat pahala yang berpanjangan. Ya, kalau kita lihat kesungguhan pihak sekolah untuk mengadakan prasarana yang terbaik, kita sokong mereka, mudah-mudahan mendatangkan imej yang terbaik kepada agama Islam dan umat Islam itu sendiri, insya-Allah. InsyaAllah. Jadi Datuk Ustaz kan, anak-anak kita cakap pasal sekolah ni kan. Jadi berapa anggaran dana yang diperlukan oleh Madrasah Darul Tahfiz wal Ulumul Quran Lil Banat ni untuk disiapkan, dan bagaimana pula penonton nak bersama, nak menyumbang ni, kepada pembinaan madrasah ni? Dipersilakan Datuk Ustaz. Ya, kita sasarkan kos pembinaan dia lengkap dengan semua prasarana adalah 16 juta. Satu kos yang sangat tinggi, ya, yang kalau pihak sekolah saja nak buat memang tak mampulah, melainkan dengan bantuan Allah, dengan bantuan Allah yang menggerakkan hati insan-insan yang menderma, yang nak membantu, sangat-sangatlah kita alu-alukan, insya-Allah tuan-tuan. Kita akan buat sebuah sekolah yang lengkap dengan asrama, dengan kelas, dengan library, dengan padang, dengan rumah guru, rumah kaki tangan dan sebagainya. Saya rasa ini satu bentuk perancangan yang terbaik. InsyaAllah tuan-tuan boleh hubungi Encik Khadafi 011-1976-1978 atau 0192271224 untuk dapatkan maklumat yang lanjut daripada mereka Ustaz Khadafi, ya. Ataupun tuan-tuan boleh terus berikan sumbangan tuan-tuan melalui Maybank 5562-4401-7501 atas nama akaun Madrasah Darul Tahfiz wal Ulumul Quran Lil Banat. Ya, insya-Allah di Raut Pahang. Sama-samalah kita memberikan sumbangan wakaf. Kalau tak untuk diri kita, kita wakafkan atas nama orang yang kita sayang, baik mak kita, ayah kita dan lain-lainnya. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah. Jadi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Datuk Ustaz Kazim Ilyas, Jurucakap Madrasah Darul Tahfiz wal Ulumul Quran Lil Banat, kerana sudi bersama dengan kami di Assalamualaikum pagi ini. Jadi kepada penonton, bulan Rejab kita dah panih enjin. Bulan Syakban kita kena drive sebelum kita bertemu bulan Ramadan. Jom sama-sama kita berinfak, bersedekah, berwakaf untuk pembinaan pembinaan Madrasah Darul Tahfiz wal Ulumul Quran Lil Banat ini. Jadi kita berhenti seketika, insya-Allah kembali selepas ini dalam Assalamualaikum.